kita sedang bersuluk, kita belum wusul, kita masih salik, kita belum wasil. Tapi tuan-tuan, kita harap kita masuk dalam kelompok yang kedua yang disebutkan tuan-tuan, orang yang disebut sebagai sahibul usul. Apa usul? Yang menjaga adab, yang menjaga adab, kan? Lebih-lebih lagi adab di rumah Allah Ta'ala. Kita ingatkan tim semasa mesyuarat teknikal, kita ingatkan, kau buat masjid, kau jangan isap gudang garam kat dalam masjid ni. Ini dewan solat ni depan ni, kau jangan buat sebarang-sebarang. Tak boleh, ini masjid. Kat luar tu kau punya hal lah, kan? Dalam masjid tak boleh. Walaupun kau ketagih macam mana pun, itu masalah. Pada dalam masjid tak boleh. Kalau ada JK tim teknikal nampak, tegur. Pakai kasut tak apalah sebab keselamatan. Dia perlu pakai kasut, itu cerita lain. Tapi macam mana tuan-tuan kita kata adab, kan? Adab kita tuan-tuan, orang yang tak beradab ni tuan kena reject. Itu pesan guru Syekhuna Datuk Abdullah Sijang dulu di Port Dickson. Saya budak-budak tuan-tuan sekolah Ma'had Muncih dulu, memanglah sebelum saya masuk naik masjid Jami' tu, Masjid Jami' Datuk Abdullah Sijang tu, saya singgah rumah Datuk Abdullah Sijang dulu masa dia hidup lah, meninggal 2003 kan. Pergi rumah dia dulu ziarah, kan? Datuk tanya bila cuti, berapa lama cuti. Tapi kalau Ustaz Amin dia suruh jadi imam, memang menggelotar lutut saya tak boleh nak elak, menggigil-gigil, tapi suara okey. Sebab Datuk Abdullah Sijang tuan-tuan, dia buat zikir di Kampung Payo, banyaklah kawasan PD tu Syekh Abdullah Sijang lah. Sebab Syekh Ahmad pesan dulu pada anak-anak Syekh Ahmad, pada Syekh Murtada dan semua tuan, rujukan Negeri Sembilan pergi ke Syekh Datuk Abdullah Sijang. Apa-apa masalah hukum, rujuk Datuk Abdullah Sijang. Ini permata yang sangat besar bagi Negeri Sembilan. Dan saya ingat tuan-tuan, mengajar kitab hikam ya di Port Dickson itu, yang datang tu arwah Ustaz Hashim, arwah Ustaz Razak Rantau, semua ustaz-ustaz ramai yang ikut. Ustaz-ustaz pun dah ya senior mengaji. Ustaz Razak daripada Rantau lah datang mengaji kuliah subuh hari Ahad kitab hikam. Apa yang Syekh Datuk Abdullah Sijang pesan, dia kata ini masalah ni agak mungkin ada khilaf lah. Saya datang dengan guru saya masa tu, datang dengan guru saya, tapi guru saya tu tak pakai kopiah. Ustaz saya ni tak pakai kopiah. Dia kata orang tak ada adab tak boleh masuk, kan? Ustaz tak pakai kopiah. Dia tegur guru tu tuan-tuan. Itu bacaan orang tarikat, mungkin dia agak ketat sikit lah, kan? Tapi tuan, kita ambil fiqah tak apalah ya. Dari sudut itu tuan-tuan, orang tak ada adab tak boleh masuk. Kita pesan jangan berludah dekat dataran Masjidil Haram, Masjid Nabawi, jangan berludah sebab kat situ orang semayang. Ini semua ada adab tuan-tuan yang kita jaga bersama, insya-Allah, kan? Maka sebab itu kita ni sahibul usul, yang berjaga adab. Sebab kita tak sampai. Orang tak jaga adab, dia takkan sampai bila-bila. Walaupun dia rajin beratib, walaupun dia rajin baca Quran, walaupun dia infak banyak, dia wakaf banyak, dia puasa Isnin Khamis, tapi adab tak ada, reject, tak boleh pakai juga. Tuan-tuan sekalian, itu namanya sahibul usul. Kita semua insya-Allah mudah-mudahan menjadi kumpulan sahibul usul yang berjaga adab. Yang kita tak nak apa tadi? Sahibul fudul. Sebab itu kita tuan-tuan, maqam kita tak meningkat-ningkat macam tu ya, statik je, dia tak boleh naik. Sahibul fudul ni tuan-tuan, apa dia? Fudulnya pada bab apa? Bukan fadil. Al-fadil tak apa. Fudulnya bab lebih makan, lebih tidur, lebih cakap. Tiga ni tuan-tuan menyebabkan kita tak boleh jadi wali. Okey? Tiga benda ni tuan-tuan, sebab satu kata saya kata tadi, kan? Saya kata tadi, tidur tu kalau dalam masjid, tidur waktu zikir, waktu wirid, waktu khutbah, tu bukan benda yang baik, kan? Jadi kita layan ngantuk, kita layan gitu, kan? Itu satu bukan benda yang baik, kecuali kalau memang penyakit. Tu saya tak tahu nak kata apalah. Mungkin saya belum diuji dengan perkara tu, kan? Mungkin tuan-tuan yang lalap tu diuji dengan itu wallahu alam. Tapi kalau untuk kita melayan mengantuk tu dalam masjid, kalau lepas solat tak apalah, nak baring, nak tidur tak apalah. Tapi di waktu yang sangat berharga, 5-10 minit ketika bertasbih itu, bertahlil, berzikir itu, kita lalap 7 minit. Kalau Ustaz Kusyari 15 lah, dia lama sikit. Kalau kita saya yang baca teks ni 7 minit lah jabatan, dia dah ada dia punya waktu dia. Nak pendek kan? Kalau 7 minit khatib berkhutbah, kita boleh macam-macam mimpi ngigau tuan-tuan, artinya itu fudul. Itu benda pembaziran, tidur yang tidak benar, yang tidak sepatutnya berlaku. Ketika orang dah rekod back soft, kita bercakap-cakap lagi, bergurau lagi, tak tentu halo, tak tentu masuk, itu bukan benda yang betul. Itu fudul, itu benda yang cakap yang berlebih-lebih,
kan, makan tuan-tuan berlebih-lebih. Jadi kita kontrol tuan-tuan. 3 benda itulah yang menghalang kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, maka tak diangkatlah maqam kita kerana kita ni sahibul fudul. Nauzubillah min zalik tuan-tuan. Maka sebab itu ya, kalau kita tengok Imam Abu Bakar Al-Baqillani, dia tak akan tidur melainkan setelah dia siapkan assignment dia, tugasan dia menulis sehari tuan-tuan sekitar 35 helai kitab. Tuan-tuan semayang kurang-kurang 20 rakaat. Tuan-tuan, ini yang dia buat jadual dia. Dan saya pernah sebut di masjid yang mulia ni tuan-tuan, kita sebut dulu. Saya temu duga, saya jadi panel temu duga dengan Ustaz Manas di pusat dakwah masa tu. Yang datang temu duga tu kalau Ustaz Amin tak payah saya tanya dah. Dulu je lah perkhabasan mana dia tanya, bos, imam besar. Tapi yang datang tuan-tuan, ada seorang datang tu pakai kain melekat je. Saya ingat pakai baju Melayu putih. Saya mungkin dah cerita ni kan tuan-tuan kan, ulang baliklah. Datang, jawapan dia dalam bahasa Arab. Ini bukan jalan-jalan orang gitu. Tanya dia siapa tokoh ahli sunnah wal jamaah. Dia tulis 3: Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Yang saya nak baca sekarang ni tuan, Abu Bakar Al-Baqillani. Tapi dalam silibus kita tuan-tuan, kita tak tulis Imam Abu Bakar Baqillani, kita tulis 2 je, Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, 2 ni je. Okey, majoriti hampir 90% umat Islam di dunia ni tuan-tuan, itulah akidah dia. Kalau nak ikut Imam Abul Hasan Asy'ari ataupun Imam Abu Mansur Al-Maturidi, 2 ni yang mengambil, menyimpulkan hukum Quran itu, hadis itu dihimpunkan, disimpulkan. Tampil dekat kita, Ustaz Wan Naki mengajar, Dr. Usri mengajar, Ustaz Sofan mengajar, Ustaz Surul mengajar. Ni sifat 20. Itu 90% tuan-tuan, bukan kita je dah. Nusantara, seluruh tanah Arab tuan-tuan, hampir kesemuanya 90% pakai 2 tokoh ini sebagai rujukan kita dalam ilmu aqidah, dalam ilmu kalam. Tapi yang saya kata tadi, tok guru yang datang temu duga ni tuan-tuan, dia jawab 3, tambah lagi 1 Imam Abu Bakar Baqillani yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah di sini tuan. Apa dia tadi? Solat malam kurang-kurang 20 rakaat, dan dia tak akan tidur melainkan menyiapkan tulisan dia sebanyak 35 helaian. Ini Imam Abu Bakar Baqillani. Jadi saya nak tanya, apa kata guru ni? Dia tanya bahasa, dia mengaji Saudi tapi tak terpengaruh dengan Wahabi tuan-tuan mengaji di Mekah. Tok guru ni orang Fatani. Kita tanya, kenapa tuan ambil tauliah Negeri Sembilan? Oh, dia ada pondok kat Jijan. Saya WhatsApp anak tak dapat jumpa. Tok guru dah tua 70 lebih umur dia kot. Saya berurusan dengan anak dia untuk CP mengaji lah, nak tarik kitab, tapi sampai sekarang dah 2 tahun gagal. Saya tak ada rezeki lagi nak jumpa. Tok guru tu datang ke satu pondok di Jijan kata dia. Jadi apa yang saya tanya ialah, kenapa Tok guru Syekh sebut dalam tokoh ahli sunnah ini, Tok guru sebut 2 tokoh plus 1, Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, Abu Bakar Baqillani. Apa sumbangan Abu Bakar Baqillani? Dia kata sumbangan Imam Abu Bakar Al-Baqillani cukup besar, sama dengan sumbangan Imam Abul Hasan dengan Imam Abu Mansur. Jadi saya dapat ilmu baru. Kita panel tuan-tuan, kita dapat ilmu baru daripada orang yang kita temu duga. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Itu dia tuan-tuan